Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat, kepada calon-calon exam PTD 2021. Selamat datang, mari kita belajar hari ini sama-sama dalam minit-minit terakhir. Kita boleh kira masa kecederaan lah untuk kita belajar sama-sama tentang apa yang kita kena harus tahu, apa yang kita perlu tahu dalam exam PTD ni, okey? Okey, jadi kat sini saya nak sharekan sikit apa apa topik yang boleh kita rujuk ataupun kita dalami uh, dengan masa yang dah tak banyak ni. Jadi saya nak share sikit, saya ada beli satu e-book yang saya letakkan linknya dalam description. Kat mana anda boleh beli kalau sempat nak beli. Tapi dalam e-book tu memang banyak ilmu yang kita boleh dapat. Kalau setakat nak ambil examnya untuk dapatkan ilmu, so tak guna juga. Ilmu ni kita boleh pakai sampai kita mati. Jadi saya suggestkan anda pun boleh beli e-book daripada situ. Saya pun banyak dapat ilmu dari situ selain guna Google, selain baca-baca sejarah sikit-sikit. Daripada e-book itu adalah ilmu yang sesuai lah untuk ambil exam PTD ni. Okey, jadi mari kita lihat, saksikan apa yang saya nak share dengan anda semua tanpa buang masa lagi sebab masa pun dah tak banyak. Okey, yang pertama, benda paling penting sebagai seorang PTD, apa yang kita kena tahu? Organisasi kerajaan persekutuan kita. Sebab dengan diorang ni lah kita bekerja, iaitu kerajaan kita sendiri. Okey, dalam organisasi ni yang paling tinggi adalah kita punya YDPA. Kalau nak cerita pasal YDPA je sampai besok pun tak habis, bro. Akak-akak abang-abang memang sampai besok pun tak habis. Jadi, akak-akak abang-abang ambil lah review sikit-sikit apa itu YDPA, siapa YDPA, berapa tempoh lama dia memerintah, kan? Apa tugas-tugas khas YDPA, tugas-tugas undangan dia, tugas-tugas dia sebagai ketua tentera negara. Okey. YDPA ni dia ada majlis penasihat atau ada, dia juga dilantik oleh majlis raja-raja ni di sini majlis raja-raja. So majlis raja-raja ni akan bermesyuarat lah untuk lantik siapa next YDPA ataupun apa semua lah. Jadi nak kena go in detail, bacalah tentang majlis raja-raja sama. So dia berkait rapat lah YDPA dengan majlis raja-raja. So ada YDPA ni, dia punya kuasa uh, dan masa kita merdeka lalu kuasa dia dibahagikan kepada tiga. Yang pertama badan perundangan, yang kedua badan eksekutif, yang ketiga badan kehakiman. Jadi tiga kuasa ni adalah tiga kuasa core dalam kita punya negara lah. So kalau nak baca tiga benda ni memang amat amat penting sebagai seorang pendiri untuk ada ilmunya kan. Kalau kita tak baca sebagai nak ambil exam pun tak apa, Pak. Abang, kita boleh baca untuk dapatkan ilmu. Itu yang penting sebenarnya. Saya pun nak ambil exam tapi saya pun baca semalam sampai pukul 2. Habis saya, bang. Okey, jadi kat sini saya nak sharekan sikit apa apa topik yang boleh kita rujuk ataupun kita dalami uh, dengan masa yang dah tak banyak ni. Jadi saya nak share sikit, saya ada beli satu e-book yang saya letakkan linknya dalam description. Kat mana anda boleh beli kalau sempat nak beli. Tapi dalam e-book tu memang banyak ilmu yang kita boleh dapat. Kalau setakat nak ambil examnya untuk dapatkan ilmu, so tak guna juga. Ilmu ni kita boleh pakai sampai kita mati. Jadi saya suggestkan anda pun boleh beli e-book daripada situ. Saya pun banyak dapat ilmu dari situ selain guna Google, selain baca-baca sejarah sikit-sikit. Daripada e-book itu adalah ilmu yang sesuai lah untuk ambil exam PTD ni. Okey, jadi mari kita lihat, saksikan apa yang saya nak share dengan anda semua tanpa buang masa lagi sebab masa pun dah tak banyak. Okey, yang pertama, benda paling penting sebagai seorang PTD, apa yang kita kena tahu? Organisasi kerajaan persekutuan kita. Sebab dengan diorang ni lah kita bekerja, iaitu kerajaan kita sendiri. Okey, dalam organisasi ni yang paling tinggi adalah kita punya YDPA. Kalau nak cerita pasal YDPA je sampai besok pun tak habis, bro. Akak-akak abang-abang memang sampai besok pun tak habis. Jadi, akak-akak abang-abang ambil lah review sikit-sikit apa itu YDPA, siapa YDPA, berapa tempoh lama dia memerintah,
kan? Apa tugas-tugas khas YDPA, tugas-tugas undangan dia, tugas-tugas dia sebagai ketua tentera negara. Okey. YDPA ni dia ada majlis penasihat atau ada dia juga dilantik oleh majlis raja-raja ni di sini majlis raja-raja. So majlis raja-raja ni akan bermesyuarat lah untuk lantik siapa next YDPA ataupun apa semua lah. Jadi nak kena go in detail, bacalah tentang majlis raja-raja sama. So dia berkait rapat lah YDPA dengan majlis raja-raja. So ada YDPA ni dia punya kuasa uh, dan masa kita merdeka lalu kuasa dia dibahagikan kepada tiga. Yang pertama badan perundangan, yang kedua badan eksekutif, yang ketiga badan kehakiman. Oh, jadi tiga kuasa ni adalah tiga kuasa core dalam kita punya negara lah. So kalau nak baca tiga benda ni memang amat amat penting sebagai seorang pendiri untuk ada ilmunya kan. Kalau kita tak baca sebagai nak ambil exam pun tak apa bang. Abang, kita boleh baca untuk dapatkan ilmu. Itu yang penting sebenarnya. Saya pun nak ambil exam tapi saya pun baca semalam sampai pukul 2. Okey, mari kita sentuh sikit pasal badan perundangan ni. Okey, badan perundangan ni macam seperti ramai yang tahulah. Badan perundangan ni di bawah ahli parlimen. Ni antara badan yang paling berkuasa lah dalam Malaysia ni sebab dia orang ni adalah lawmaker. Orang-orang yang buat rang undang-undang, orang-orang yang membahaskan, meluluskan undang-undang kita. So, parlimen terbahagi kepada dua iaitu Dewan Negara. Dewan Negara ada 70 orang ahli atau kita panggil senator. Dekat Dewan Rakyat pula ada 222 ahli parlimen yang mana kita sendiri yang pilih. So, jangan salahkan siapa-siapa sebab kita yang pilih je. Okey. Dalam Dewan Negara, kalau nak tahu, setiap daripada negeri atau negeri tu DUN akan memilih dua orang wakil. Dua orang wakil dan kemudian 40 dia adalah numbers dia. YDPA juga ada memilih untuk wilayah persekutuan dan senator-senator yang lain lah. Jadi kena go on detail lah sebab perkara ni antara salah satu famous juga dalam soalan-soalan PTD nanti. Okey, kita beralih pula kepada Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ni macam biasalah, ahli-ahli dia dipilih melalui sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. So jadi di Dewan Rakyat ni yang mana parti politik mempunyai ahli parlimen majoriti ataupun simple majoriti, mereka berhak ataupun ketua mereka berhak seluruh parti lah sebenarnya yang berhak untuk menubuhkan sebuah kerajaan. Kerana kerajaan itu akan berada di badan eksekutif. Mereka tubuhkanlah kabinet di mana seorang Perdana Menteri dan menteri-menteri yang membantunya. Okey, dekat Malaysia sekarang ni, kita ada 27 kementerian, 32 orang menteri. Kalau nak belajar satu-satu kementerian ni, tahun depan pun belum tentu habis kak. Jadi, itulah. At least kita tahu apa benda yang kita nak kena baca. Kalau kita tak lepas exam PTD kali ni pun, insya-Allah tahun depan kita dah bersedia. So kita ambil ilmu tu sikit, sikit, sikit. Contoh-contoh kementerian dalam negeri, kementerian pelajaran, kementerian uh, industri, macam-macam ekonomi bahagian JPM sendiri, Jabatan Perdana Menteri. So belajarlah apa fungsi setiap kementerian ni, siapakah menteri dia, siapa timbalan menterinya. Okey, lepas tu apa jabatan-jabatan dan badan berkanun di bawahnya. Apa fungsi setiap jabatan GLC atau badan berkanun. Setiapnya ada fungsi-fungsi, ada objektif-objektif juga. Tapi, yalah, masa dah tak banyak, bolehlah rujuk sikit-sikit. Sebagai contoh bank negara. Apa bank negara buat? Sekarang ni kalau boleh ambil yang isu-isu berkaitan semasa ni. Isu-isu semasa yang berkaitan ni. Contoh, sekarang tabung haji dia tak berapa nak isu. Mungkin kalau 2 tahun lepas punya PTD dia ada isu sikit. Tapi sekarang ni kita lebih kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Vaksin kan, yang menjaga vaksin, Kementerian Kesihatan, of course KKM paling hangat sekali.
Okey Kak, okey, semua badan yang ketiga yang paling yang telah dibahagikan kuasanya ialah kepada badan kehakiman. Okey, dalam kehakiman ni ada mahkamahnya lah. Under mahkamah lah biasalah. So kita ada ketua hakim negara, kita ada hakim-hakim yang dilantik, hakim-hakim besar, peguam negara. So benda-benda semua tu kena ambil tahulah. Kalau kalau tak tahu macam mana nak jadi PDD kan. So macam mahkamah sendiri pun terbagi kepada tiga. Tapi ini saya bagi contoh je eh. Mungkin ada lagi yang lain. So mahkamah atasan ada agung, ada mahkamah rayuan, ada mahkamah tinggi, mahkamah rendah pula ada seksyen, mahkamah juvana, mahkamah penghulu. Sama juga mahkamah khas. Ada contohnya mahkamah tentera, mahkamah buruh dan mahkamah perusahaan. Jadi inilah adalah struktur kerajaan persekutuan, serupa macam inilah. So dia punya gambaran-gambaran yang umum. Sebab soalan PTD ni pun umum, kita tak tahu kita nak spesifikkan kat mana. Jadi bacalah sikit-sikit everything yang ada dekat sini. Okay, macam ketua negara, ketua audit negara ni siapa ketuanya, apa fungsinya, okay, siapa yang melantiknya, atas persetujuan siapa, atas nasihat siapa. Okay, and then kita ada Suruhanjaya. Okay, Suruhanjaya ni mungkin agak hangat juga sebab sekarang ni kita ada dua Suruhanjaya actually Suruhanjaya tetap dan Suruhanjaya sementara. Yang hangatnya saya rasa SPRM sebab banyak kes tengah berjalan sekarang ni. Itu SPRM. Lepas tu sekarang SPR pun mungkin ada orang kata sekarang mungkin pilihan raya tahun ni, mungkin tahun depan. So SPR pun mungkin jadi tajuk utama. Dan SPA Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okey, mari kita beralih kepada organisasi kerajaan negeri. Strukturnya lebih kurang hampir sama, cuma dia bukan YDPA, dia sama ada sultan, raja setiap negeri ataupun yang di-Pertuan Negeri. Dan badan perundangan, dia ada juga badan perundangan dia, iaitu DUN. Ini ialah macam, tapi lain-lain kerusi. Macam dekat Persekutuan kita tahu 222 di seluruh negara. Untuk DUN, macam Perlis ada 15 saja. Kedah ada 36, Kelantan ada 45, Terengganu ada 32, Pulau Pinang ada 40, Perak 59, Pahang ada 42, Selangor ada 56, Negeri Sembilan 36, Melaka 28, Johor 56 dan Sabah 60. Sarawak pun ada cuma sebab dalam ni tak ada Sarawak sebab Sarawak dia punya pilihan raya tu tak sekali dengan pilihan raya umum. Okey. Okey, badan eksekutifnya pun sama juga. Dia akan ada macam kalau dekat persekutuan dia ada Perdana Menteri kan. So dia akan ada menteri besar atau ketua menteri yang dilantik oleh sultan atau raja negeri tersebut lah. And then supporting mereka adalah Exco. Kita panggil Exco dekat Semenanjung, tapi dekat Sabah Sarawak dia dipanggil menteri lah, menteri negeri itulah. Okey. Uh, Kemudian kuasanya terbahagi kepada agensi kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan negeri, cawangan agensi kerajaan persekutuan, contoh cawangan PDRM ke hospital ke, macam tu. And then pejabat daerah, and then ada pula pihak berkuasa tempatan. So bacalah apa agensi kerajaan negeri, apa fungsi dia. Bacalah pejabat daerah tu, apa fungsinya, pihak berkuasa tempatan, apa fungsinya. So nak kena tahu semua-semua tu. Ah, And then ada pula badan kehakiman di peringkat negeri. So kita ada Mahkamah Syariah dan Mahkamah Adat. Okey, itu tadi kita sembang pasal kerajaan persekutuan, lepas tu kita sembang pasal kerajaan negeri. Sekarang kita ada pula senarai bersama. Maksudnya kuasa yang dia kena sama-sama ambil tahu, sama-sama tangani dan kena bekerjasama. Macam mana dia orang tak ngam ke apa, kena bekerja sama juga demi kepentingan rakyat. Ini adalah senarai-senarai dia. Senarai persekutuan apa dia kan? Dia ada ini 10 ni contoh je. Dia sebenarnya ada lebih lagi. Tapi saya bagi contoh lah. Kalau nak tulis semua memang habislah 18 muka surat. Tapi saya dapatlah bagi contoh sikit. So jadi tengoklah apa apa kuasa-kuasa ni dan belajar sikit-sikit macam keuangan, pertahanan, kewarganegaraan, pelajaran. Itu sebab ada kementerian-kementeriannya. Dan senarai negeri pun lebih kurang macam tu juga.
Macam penyuh dan penangkapan ni dibagi kuasanya kepada negeri. Ah, hal ehwal agama dan adat istiadat orang Melayu kepada negeri. Tanah, tu sebab cukai tanah kita bayar kat negeri. Tanah pun kuasanya kepada negeri. So, contoh-contoh senarai bersama adalah kesihatan awam. Macam apa yang berlaku sekarang ni. Memang sama-sama kena tangani. Tak boleh biarkan kerja persekutuan saja. Kerajaan negeri pun kena main peranan. Macam itu. Kebajikan masyarakat. Macam bantuan. Bantuan bukan kerajaan negeri je bagi. Kerajaan persekutuan kena bagi juga. Ha. So, maksudnya ahli parlimen main peranan, ahli adun juga main peranan. Okey, selain daripada organisasi struktur kerajaan dan kuasa-kuasa mereka, apa lagi yang kita nak kena baca? Kita kena baca ialah dasar-dasar kerajaan. Ni contoh-contoh dasar yang saya boleh ceritalah. Dasar luar negara, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional Malaysia, model ekonomi baru, dasar pembangunan modal insan, dasar gaji minimum. So kalau nak cari semua dasar kerajaan memang banyak lah. So carilah. Dan cari jangan macam ni je. Ambil-ambil nama saja. Kena baca apa itu dasar luar negara. Bila dia ditubuhkan? Macam ni pun saya pun tak jumpa lagi. Dasar luar negara ni bila dia ditubuhkan. Jadi apa yang saya jumpa dasar ekonomi baru bila dia ditubuhkan. 1970 masa zaman Tun Mahathir. Bukan, salah. Zaman Tun Abdul Razak. Dasar Pembangunan Nasional ni lah 1991 baru zaman Tun Mahathir. Macam model ekonomi baru zaman Datuk Seri Najib. Dasar Pembangunan Modal Insan ni tak silap saya zaman Tun Abdullah Badawi lah. Gaji minimum Malaysia ni dia start 2016. Tak silap saya lah. Bukan dia start lama dah sebenarnya. Tapi 2016 tu diimplement untuk RM1,000 sebagai gaji minimum. Lepas tu bila PH ambil alih, dia orang nak naikkan kan dalam manifesto dia kan nak naikkan sampai 1,500. So bila sampai ke 2019 tu ataupun 2018 tak silap saya, 18 ke 19. So dia orang naikkan kepada RM1,050 dulu. Tapi lepas tu pun dah ke mana dah dasar gaji minimum ni. Wallahualam. Okey, tak apa kita teruskan. Selain daripada dasar negara, organisasi, apa lagi kita nak baca? Bacalah tentang negara ni. Apa sejarah ke, apa ke masa depan kita punya. Contohnya RMK ke-11. Apa itu rancangan Malaysia ke-11? Apa objektifnya? Kenapa ada rancangan Malaysia ke-11 ni? Okey. Kemudian bacalah tentang sikit. Ini antara yang pernah hangat Parti Komunis Malaya. Sebab Parti Komunis ni antara ancaman besar dalam negara. Daripada 1948 sampai 1960 sampai kita lepas merdeka pun diorang ni masih cuba untuk mengomuniskan kita punya negara ni. Okey. Jata negara Malaysia. Itu tentang bendera Malaysia lah. Dan baca sikit tentang rukun negara, perlembagaan Malaysia. Perlembagaan. Nak cerita pasal perlembagaan je ada 183 perkara. Macam mana nak jawab exam TD kalau 183 semua ditanya? So kenalah baca. Kalau kalau nak jawab exam open book, nak tengok satu-satu, kita ambil masa 3 hari baru siap. Tapi masa yang diberi hanyalah 40 minit. Jadi kena pandai-pandai lah. Okay, bacalah sikit. Kita jadi tuan rumah untuk Sukan C 2017. And then sebenarnya ini saya pun agak terkejut dengan fakta ni. Saya ingatkan kempen beli barangan Malaysia ni baru-baru je masa PH ambil alih. Tapi sebenarnya dia dah dikempenkan sejak 1998. Tapi tak tahulah. Walaupun dah dikempenkan daripada 1998, barang dari luar tetap masuk banyak sangat. Okey, tak apa. Janji kita baca apa motifnya, apa dia punya objektif, siapa yang buat semua-semua ni kan. So ni antara idea-idea lah untuk akak-akak, abang-abang yang mana nak ambil SMCD tu boleh terus baca benda-benda ni. Kalau tak tahu, nak baca apa kan? Kalau nak pergi jumpa orang PTD telefon dia tanya pun dia pun tak tahu nak jawab macam mana rasanya. Sebab banyak sangat nak baca. Okey. Okey, selain tentang kerajaan kita, apa lagi yang kita nak kena mendalami, apa lagi kita nak tengok? Okey, kita tengoklah negara-negara ASEAN sebab kita punya sekeliling negara ASEAN. Contoh Brunei, Singapura, Thailand, apa yang berlaku kat Myanmar sekarang.
Vietnam dengan China ada masalah apa, dekat Indonesia macam mana sekarang, kan. Okey, kemudian selain pada tu negara-negara berkecuali, okey, negara-negara berkecuali kita pernah jadi juga negara-negara berkecuali. uh, Tengoklah sikit apa organisasi dia apa semua kan. Negara-negara yang tak nak terlibat dengan apa, bukan tak nak terlibat dengan apa-apa, dia macam dalam decision dia angkat angkat tangan. Dia tak nak kata ya, tak nak kata tidak. Itulah dia. And then pertubuhan negara-negara Islam, OIC, ini sangat-sangat penting. Sebab apa saya cakap penting? Ini sangat berkait dengan Malaysia. Jadi wajarlah dengan mendalam. Ah, Okey, kemudian kita ada Commonwealth, iaitu dengan negara bawah jajahan British dulu. Kita adalah salah satu daripadanya. Dan juga PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nation Union, UN, United Nation. Jadi PBB, okey, macam-macam lah. PBB antara yang benda paling luas sekali lah kalau nak baca. Okey, itulah antara topik-topik yang boleh boleh anda tengok-tengok sama-sama tengok. Kita pun masih dah tak banyak, jadi cubalah amati yang mana yang boleh sempat. Kalau tak sempat pun lepas exam pun nak teruskan baca, alhamdulillah, sebab ini ada ilmu atau pengetahuan am. Mana tahu satu hari nanti walau tak jadi tak dapat exam PTD, dapatlah exam cikgu ke, dapatlah exam immigration ke, manalah kita tahu. Tak apa, teruskan membaca itu untuk mendapatkan ilmu ya. Okey, saya share sikit fakta-fakta menarik. Saya ada dalam dalam 10 ke 11 macam tu lah fakta menarik yang mana saya dapat lah. Yang mana semua fakta ni ada yang saya tahu, ada yang saya tak tahu, ada yang saya terkejut. Macam itu. Okey, antara ni bukan bukan seluruh tugas YDPA saya nak share ni. Saya nak share ni adalah antara tugas YDPA. Tugas di bahagian perundangan. Maksudnya dalam badan perundangan tadi. Kan kita ada 3 kan? 3 kuasa yang telah dibagi. Badan perundangan. Dia tugasnya yang pertama adalah memanggil ahli parlimen bermesyuarat dari masa ke semasa. Macam sekarang ni YDPA dah panggil kan? Bolehlah bermesyuarat. Okey, memberhentikan dan pembubaran parlimen. So bila YDPA kata, okey kita bubar parlimen. Bubar parlimen pilihan raya. Okay, memberi ucapan di mana majlis-majlis parlimen, memperkenalkan rang undang-undang, melantik 2 orang senator. Ni macam saya cakap tadi lah. Dia melantik 2 orang senator untuk wilayah Persatuan, Labuan dan Putrajaya sebab dia yang bahagian ni tak ada adun. Okay, dan juga melantik 40 senator yang lain. Okey, fakta selain tentang ODPA, fakta lain pula. Ini fakta ni saya pun baru tahu. Yang terutama yang atas tu lah. Umur bagi seorang ahli Dewan Negara hendaklah 30 tahun ke atas. Ini benda yang baru pada saya juga. Tapi untuk ahli parlimen ni kita tahulah 21 tahun ke atas baru boleh bertanding. Bila dah bertanding, bolehlah jadi ahli parlimen kalau menang. Okey. Okey, selain daripada itu, apa lagi fakta yang boleh kita share adalah rang undang-undang. Tentang rang undang-undang. Dia ada proses dia kan. Proses dia kena bahas, dia kena ada buat undian apa semua tu. Okey, rang undang-undang yang diluluskan ahli parlimen akan tetapi tidak diperkenankan oleh YDPA boleh dibahaskan kali kedua. Okey, maksudnya uh, kita ada 222 ahli parlimen. Bila mereka dah bahaskan rang undang-undang ni, dan majoriti pada mereka bersetuju undang-undang ni baru ni hendak ataupun undang-undang digubal undang-undang ni hendak diperkenalkan, tapi YDPA tidak berkenan. So dia orang boleh pergi ke step satu balik, kena bahas balik lagi sekali tentang undang-undang ni. Bahas lagi, buat undian lagi. Tapi kalau kali kedua masih juga tak diperkenan oleh YDPA, so jadi dia tak perlu ulang proses yang sama untuk kali ketiga. Jadi apa yang mereka hanya perlu buat adalah tunggu 30 hari. Lalu undang-undang atau rang undang-undang tersebut boleh diwatarkan dan dicetakkan. Kalau katakanlah kali kedua ni YDPA dah setuju, berkenan, so dia pakai cop mohon, terus boleh laksanakanlah undang-undang tersebut. Kalau tak setuju, kena tunggu 30 hari tanpa cop mohon.
barulah undang-undang sebut boleh ni. Tapi macam mana pun undang-undang sebut akan diperkenankan kalau ahli parlimen, kalau akan dianggap diperkenankan walaupun YDPA tak setuju, tapi ahli parlimen secara majoritinya setuju. Itu antara fakta yang saya baru tahu hari ini. Okey, selain daripada itu, okey, sebelum kita merdeka 1957, jawatan Ketua Setiausaha Negara. Ni jawatan paling tinggi dalam negara, bukan jawatan ni jawatan lantikan, dia macam jawatan pentadbiran yang paling tinggi dalam negara. Dikenali sebagai dulu dia dipanggil oleh Resident General, sebagai Resident General. Orang pertama, tak silap saya, pada 1911. Resident General pertama adalah Sir Arthur Henderson Young. Ni orang pertama. Tapi anak tempatan pertama yang memegang jawatan Setiausaha Negara ni adalah Tun Abdul Aziz bin Abdul Majid, yang juga macam saya cakap tadi lah, jawatan ini adalah jawatan yang tertinggi dalam negara, Ketua Setiausaha Negara. Okey, selain daripada itu, ini yang kita nak menjawab soalan tadi, kenapa kita ada 27 kementerian tapi ada 32 orang menteri. Okey, dalam 26 kementerian tak termasuk JPM, kita ada 26 menteri sudah. Okey, kementerian yang ke-27 iaitu Jabatan Perdana Menteri, kita tambah lagi 6 orang menteri, iaitu Perdana Menteri dan 5 menteri lain. Tapi timbalan menteri tak kira lah. 5 menteri lain yang mana menjaga hal ehwal Sabah Sarawak yang pertama, yang kedua menjaga tugas-tugas khas, yang ketiga menjaga ekonomi, yang keempat menjaga parlimen dan undang-undang, yang kelima menjaga hal ehwal agama. Ini itu jadi logik lah kenapa 27 kementerian, 32 orang menteri. Dapat kan? Okay. Kalau tak dapat, pura-pura dapat je lah sebab saya nak nak tolong, sebab saya record bukan live Okey, fakta seterusnya. 7 perkhidmatan kerajaan dalam talian. Ini antara perkhidmatan yang kerajaan secara online, secara call, secara dalam talian lah. Bukan dekat office lah. Antaranya ni adalah My Government, My COI, My Procurement, My GCC, My TC. Okey, silap saya minta maaf sikit. My TC tu satu, sini. My TC satu, My Help satu. Okey, mungkin saya buat pukul 2 saya buat ni malam tadi. Jadi mungkin ada kesilapan kat situ. Bless ni satu. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh adalah My Help. Boleh bacalah satu-satu apa fungsi setiapnya. Okey, kemudian kita pergi kepada fakta seterusnya tentang MKN. MKN ni antara fakta hangat sekarang ni. Kenapa MKN fakta hangat? Kita sekarang ni dijaga oleh MKN. Okey, jadi belajarlah kenapa MKN ditubuhkan. Dia ditubuhkan pada 1971. Okey, saya cerita sikit lah. Okey, tujuan dia ditubuhkan, ada tulis kat situ punya. Tujuan dia ditubuhkan untuk menangani ancaman pengganas dan bagi mengelakkan insiden perselisihan kaum. Dulu masa ditubuhkan, kenapa? Sebab masa 1969 kita ada krisis tentang perkauman. Jadi MKN ni ditubuhkan pada 1971 supaya perkara itu tidak berulang lagi. Tapi pada 1969 masa krisis itu berlaku, dia tak ada satu badan yang juga ditubuhkan, tapi dia tak panggil MKN tau. Dia panggil Mageran, tak silap saya, Majlis Gerakan Negara. Mageran. Mageran ke? Tak silap saya, kalau saya tak salah dia lah Mageran. Okey, jadi boleh baca sikit apa itu Mageran, apa itu MKN. Betul, setakat hari ini, sehingga hari ini, daripada hari dia ditubuhkan, MKN telah mengeluarkan 21 arahan. Nampak macam tak banyak Dah berapa puluh tahun baru keluar 21 arahan ni. Okey. Okey, yang seterusnya. Seterusnya adalah fakta tentang calon pilihan raya. Calon pilihan raya. Okey. Bukan ini nak tahu siapa calon pilihan raya. Saya nak share sikit. Calon pilihan raya ni, dia layak berbelanja untuk kempen dia daripada hari penambahan calon sampai hari dia punya pengundian, dia boleh berkempen. Ahli Dewan Rakyat dia boleh belanjakan
tidak melebihi RM200,000 untuk kempennya dan ahli Dewan Undangan Negeri boleh belanjakan tidak lebih daripada RM100,000 untuk kempennya. Okey, seterusnya tentang 6 proses pilihan raya. Macam mana proses pilihan raya ni? Yang pertama sekali, pengeluaran writ. Writ tu apa? Susah sangat nak sebut kan? Okey, yang pertama sekali dia keluarkan surat kuasa menjalankan pilihan raya. Okey, apabila sesuatu jawatan atau kerusi itu dikosongkan, sama ada kematian ke ataupun parlimen dibubarkan ke ataupun meletakkan jawatan ke, so maka SPR akan mengeluarkan writ iaitu surat kuasa menjalankan pilihan raya. Sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Kemudian proses yang kedua adalah menamakan calon. So ada yang akan mencadang, ada yang akan menamakan diri sendiri. Okay, jadi calon untuk jadi ahli YB ya, YB. Okay, kemudian selepas penamaan calon barulah mereka boleh berkempen. Kempen adalah had yang ditetapkan. Saya rasa 14 hari rasanya kempen pilihan raya ni. Okay, tolong betulkan saya kalau saya salah. Tinggalkan jawapan yang betul di ruang komen ya. Kemudian hari pengundian. Okay, hari pengundian adalah satu hari saja. Kecuali ada stand-stand undi yang datang macam undi pos 2-3 hari awal. Okay, undi dalam daripada antara pukul 8 sampai pukul 5 petang. 8 pagi 5 petang. Dan perjumlahan step yang kedua adalah perjumlahan rasmi undi. Ini yang saya agak pelik ni. Kadang-kadang dia habis awal. Kadang-kadang dia habis pukul 4 pagi. Makin lama makin susah nak kira undi Saya tak pastilah kenapa. Mungkin dulu tambah. Mungkin sekarang kena darab bagi ke pakai konsonan ke square root ke tak tahulah macam mana tu. Okey, yang keenam adalah pengumuman keputusan. Okey. So inilah 6 proses pilihan raya. So bolehlah baca setiap ni macam mana, penamaan calon tu macam mana. Bukan macam bukan ambil point macam ni je. Proses pilihan raya macam saya tulis ni salah pengeluaran dia takkan tanya soalan ni. Mungkin pengundian akan berlaku kat mana, daripada pukul berapa. Okay, kempen ni apa peraturan-peraturan kempen, apa deposit yang dia kena bayar. Contohnya macam tu. Okey, seterusnya tentang kita punya my card. Ini ada benda baru juga untuk saya. Saya tak pernah tahu tentang pemuas tautin sementara dan pemuas tautin tetap ni ada my card. Saya ingat dia orang pakai pasport. Okey, tapi dia orang dapat my card juga ya. Okey, untuk biru yang mana kita kebanyakan daripada kita atau majoriti daripada kita adalah warga negara, so kita pakai yang warna biru. Dan untuk tentera-tentera kita juga, tentera Malaysia, dia pakai warna medium silver tu. Okey. Pemas tautin tetap warna merah dan pemas tautin sementara warna hijau. Ada satu fakta tentang pemas tautin negara ni, dia hanya layak untuk 5 tahun daripada tarikh dikeluarkan. Kemudian saya tak pasti lah. Mungkin dia kena balik negara dia ke ataupun dia kena apply visa ke. Saya rasa ia sesuai untuk macam student yang belajar lama kat sini ke ataupun mungkin seseorang yang bekerja mungkin 10 tahun ataupun 5 tahun dekat sini ke jadi coach Harimau Malaya ke. Tapi kita dah tak pakai coach luar. Okey. Kemudian apa lagi yang saya boleh share? Saya nak share tentang pihak berkuasa tempatan. Okey, kita ada 3 kategori. Majlis Bandaraya. Yang kedua, Majlis Perbandaran. Yang ketiga, Majlis Daerah. Contoh Majlis Bandaraya. Apa contohnya? DBKL. Bandaraya Kuala Lumpur. D tu apa ya? Dewan ke? Dewan Bandar. Kenapa tak MBKL? Itu memang ada MBKL. Contoh Majlis Perbandaran pula. MPPJ. Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Jadi apa kriteria-kriteria yang kena ada untuk bandaraya? Okey, bandaraya dia punya penduduk mesti 500,000 ke atas. Jadi penduduk dia padat baru dipanggil bandaraya dan hasil tahunan dia tak kurang 100 juta. 100 juta ya sahabat-sahabat. Hasil tahunan untuk bandaraya itu saja. Kenalah 100 juta. Hasil apa? Hasil daripada cukai, hasil daripada saya tak pastilah saman masuk ke tak masuk kan. Tapi kebanyakannya cukai lah. Okey. Lepas tu perbandaraan penduduknya tidak kurang 150,000. Hasil tahunan pun tidak kurang daripada 20 juta.
Macam saya, tempat saya ni panggil Majlis Daerah Tapah. Penduduknya pun kurang daripada 150,000. Hasil tahunan pun hanyalah 20 juta. Okey? Okey. Kemudian, apa lagi yang saya nak share? Kalau ikut fakta menarik ni memang banyak kita boleh share. Tapi kalau nak share semua memang lepas exam yang kali kedua, yang tahun depan pun belum tentu habis lagi. Jadi kita share apa yang kita boleh share lah. Tak apa, mungkin dari masa ke masa saya akan cuba lagi buat video-video ni. Saya akan share-share lagi. Uh, jadi kita sama-sama share fakta-fakta yang ada. Kadang-kadang nak membaca je pening juga kepala. Kadang-kadang kita buka YouTube, share, kita dengar je kan. Sama-sama sampailah tertidur. Okey, kemudian kita share tentang pemberian wajib persekutuan kepada negeri. Persekutuan ni macam bapa, negeri ni macam anak-anak. So, nak tak nak, bapak kena bayar anak-anak sikit. Bukan bayar lah, macam bagi nafkah. Macam mana bagi nafkah? Ikut keperluan seseorang tu. Okey, pemberian mengikut bilangan orang sebuah negeri. Dia tak bagi semua sama tau. Macam Perlis dapat 200,000, Selangor dapat 200,000. Tak fair lah. Kenapa tak fair? Nilai dia sama kan? Tak boleh sebab Perlis rakyat dia tak ramai. Selangor rakyat dia ramai. So dia kena bagi ikut keperluan sesebuah negeri. Jadi okay, saya buat contoh kat sini. Um, dia punya pemberian mengikut bilangan orang sebuah negeri. Okey, saya buat contoh kat sebelah ni. Jika sebuah negeri itu mempunyai 1,000,000 orang. Jadi sebagaimana syaratnya, 100,000 yang pertama akan mendapat RM20. So kat situ dah 2 juta. 150,000 yang seterusnya, kerajaan negeri itu berhak mendapat RM10 seorang. So dapat 1.5 juta lagi. Kemudian 250,000 yang seterusnya, sebuah negeri itu berhak mendapat RM6. 150 juta lagi. Kemudian jumlah yang seterusnya tak kira lah berapa banyak, tapi dalam kes ni lagi 500,000 berhak mendapat RM3, iaitu 150 juta lagi. Jadi jika sesebuah negeri itu mempunyai 1 juta orang, kerajaan persekutuan wajib memberi kepada kerajaan negeri satu amount yang bernilai RM6.5 juta. Saya terlepas sesuatu kat sini. Saya tak pasti setiap tahun ke, setiap penggal ke, atau setiap kuartal. Mungkin kita boleh sama-sama cari. Tak apa, nanti kita buat. Itu homework kita masing-masing. Itu saya tak pasti macam mana pemberian dia tu. Dalam tempoh masa macam mana. Okey, apa lagi pemberian wajib persekutuan kepada negeri? Antaranya adalah pemberian jalan raya berasaskan panjang jalan. Maka makin panjanglah sesebuah negeri itu, makin panjanglah pemberiannya. Bukan pemberian, makin banyaklah pemberiannya. Alright, sahabat. Okay, antara lagi fakta menarik dekat Malaysia ni adalah tentang GST. GST pernah dilaksanakan daripada 2015 hingga ke 2018 dengan kadar 6%. Okay, jadi saya nak share sikit GST di dalam negara ASEAN. GST ni banyak negara dah pakai. Tapi dalam negara ASEAN, ini 7 negara yang pakai. Yang tak pakai Myanmar, Malaysia, Brunei. Timor Leste saya tak pastilah pakai ke tak. Tapi Malaysia dengan Brunei dengan Myanmar memang tak pakai dah sekarang. Malaysia adalah ex pakai. Dulu pakai GST, sekarang dia pakai SST pula. Dan kadar ketika Malaysia pakai tu adalah antara yang terendah dulu. Macam Singapura. Singapura laksana dah 1993 dah laksana 3%. Tapi sekarang dia ada ambil 7%. Kita antara yang lewat jugalah laksana 2015 dan antara yang paling cepat juga mansuh kan. Sebab orang lain tak mansuh-mansuh lagi. Kita boleh tengok ada tahun pelaksanaan kat situ, ada kadar asal dan ada kadar semasa. Indonesia maintain 10% sampai ke hari ini. Thailand pun maintain 7%, Singapura naik 3 ke 7%. Filipina naik daripada 10 ke 12%, Kemboja maintain, Vietnam maintain, Laos juga maintain. Okey. Okey, kemudian fakta menarik seterusnya. Macam mana ASEAN ni ditubuhkan? ASEAN ni ditubuhkan melalui deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein On daripada Malaysia lah, of course. Adam Malik daripada Indonesia, Tanat Koman daripada Thailand, Narciso Ramos daripada Filipina dan S.
Raja Ratnam daripada Singapura. Okey, selain daripada itu tentang OIC, macam saya cakap ya, OIC tadi antara yang penting kenapa dia ditubuhkan pada tahun 1972 daripada cadangan Malaysia. Orang Malaysia yang cadangkan bro tubuhkan OIC ni bukan orang negara-negara Arab, orang Malaysia. Okey, Setiausaha Agung OIC yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman, dianggotai oleh 57 negara Asia, negara Islam daripada Asia, daripada Timur Tengah pun Asia juga, dan daripada Afrika. Kalau ikut daripada Eropah ada satu Turki. Turki sebenarnya dia part of Eropah tapi saya tak pastilah dia sekarang dah masuk ke belum. Eropah punya kesatuan. Okey, Malaysia berperanan dalam pembangunan bank, pembangunan dalam membangunkan bank pembangunan Islam. Okey. Okey, antara lagi fakta-fakta dunia antara agensi PBB yang kita tahu PBB ni United Nations. Okey, antara agensi-agensi PBB adalah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan, UNESCO, Pesuruhjaya Tinggi tentang Orang Pelarian PBB, Tabung Keuangan Antarabangsa IMF sangat popular, Pertubuhan Makanan dan Pertanian, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, Persidangan Pertubuhan Perdagangan dan Pembangunan, Persidangan Pertubuhan Pembangunan Alam Sekitar. Yang ni menarik sikit. Tabung Pendidikan Kanak-kanak Antarabangsa. Ni ada kaitan dengan JDT ni. Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa, Pertubuhan Meteorologi Sedunia, Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa dan juga Bank Dunia. Okey. Okey, tentang dasar gaji minimum. Saya share sikit apa yang saya dapat daripada buku rujukan, apa yang saya dapat daripada Google, apa yang saya tahulah. So, kadar gaji bulanan perintah masa tahun 2016 diperintahkan ada semenanjung adalah RM1,000, Sabah, Sarawak dan Labuan ada RM920. So, kalau seseorang majikan nak mengambil pekerja, mereka harus membayar inilah gaji minimum, tak kira kerja apa pun. Okey. Kadar gaji bulanan di bawah perintah gaji minimum 2018 adalah RM1,050. Ni tak silap saya lepas PH ambil alih kadar gaji bulanan di bawah perintah gaji minimum. Pindaan 2018. Ataupun ini sebelum pilihan raya, ini selepas pilihan raya. Okey, yang sebelum tu 1,050, bila dia pindah lepas pilihan raya 1,100. Tapi dia orang semua sebenarnya dua-dua pihak sebenarnya menjanjikan 1,500 ketika itu. Wallahu a'lam apa yang telah terjadi. Okey, sahabat-sahabat. Seterusnya fakta tentang jalur gemilang. Apa maksud-maksud yang ada dekat jalur gemilang ni? Apa maksud bulan dan bintang? Ia melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Negara. Apa maksud bintang ni pecah 14? Kenapa tak pecah 18? Dia pecah 14 sebab menunjukkan perpaduan 13 negeri dan satu wilayah persekutuan. Maksud warna kuning adalah pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja Duli Yang Maha Mulia Agung kita. Sorry. Okey, kemudian warna biru tua menunjukkan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam negara kita. Okey, sebab kita ada banyak kaum kat Malaysia ni. Kita ada kaum Melayu, Cina, India, orang asli, Kadazan, Dusun, Iban, Dayak, Minang. Macam-macam lah kalau nak kira. Berapa banyak kaum kita ada. Okey, kemudian warna merah. Warna merah. Bukan menerah. Warna merah menunjukkan keberanian kita. Warna putih menunjukkan kesucian dan keluhuran. Keluhuran. Okey. Okey, ini antara yang menarik lah. Okey. Ini apa darjat pangkat dan gelaran yang diberikan? Bukan gelaran. Pingat. Okey. Kalau seseorang tu dapat pingat Seri Maharaja Mangkunegara, dia dapat gelaran Tun. Dan juga jika seseorang tu mendapat pingat Seri Setia Mahkota Malaysia, juga mendapat gelaran Tun. Jadi, Tun Mahathir dapat pingat mana? Saya pun tak tahu. Mari sama-sama kita pelajari ataupun kita PM dia punya Facebook. Tun dapat pingat mana? Seri Maharaja Mangkunegara ke pingat Setia Mahkota kan? Kita tanya dia. Macam Tan Sri, gelaran Tan Sri antara pingat yang dapatkan gelaran Tan Sri bukan limit kepada dua ni je
Tapi antaranya adalah Panglima Mangkunegara, Panglima Setia Mahkota. Okey, kemudian apa pingat yang mendapatkan, bukan apa lah, antara pingat yang mendapatkan gelaran Tun adalah Panglima Jasa Negara, PJN, dan juga Panglima Setia Diraja. Okey, kalau nak tahu lebih, apa lagi? Kena cari, kena belajar, study. Banyakkan lagi cari ilmu. Okey Okey, jadi setakat itu saya nak share. Okey, kemudian apa pingat yang mendapatkan, bukan apa lah, antara pingat yang mendapatkan gelaran Tun adalah Panglima Jasa Negara, PJN, dan juga Panglima Setia Diraja. Okey, kalau nak tahu lebih, apa lagi? Kena cari, kena belajar, study. Banyakkan lagi. Okey, jadi setakat itu saya nak share. Okey, anda boleh cari rujukan dekat online memang banyak, dekat Google memang banyak rujukan. Anda pun boleh cari e-book. Banyak orang jual e-book tentang exam-exam soalan PTD ni. Ada siap soalan contoh lagi, ada yang bagi package macam-macam tawaran ada. Tapi saya tak jual. So, saya share lah apa yang saya dapat. Jadi, saya juga akan share link kat mana saya beli e-book dan saya beli semalam dan saya baca semalam juga. So, ada yang dapat, ada saya tahu saya tak hadam lagi semua. Jadi, saya share lah apa yang, cara saya nak hadam tu adalah saya menulis. Jadi, saya tak ada pen, tak ada buku sekarang kat rumah. Itu sebab saya buat PowerPoint. Jadi, alang-alang tu saya sharekan dekat semua orang apa yang saya catat kan daripada buku ibu tu. Tapi kalau anda nak full text dia, full rujukan dia, anda boleh rujuk description nantilah. Dekat bawah tu untuk dapatkan link kat mana nak beli ebook ni. InsyaAllah masih dijual. Okey. Okey. Saya doakan anda semua berjaya. Saya doakan anda semua lepas ujian PTD ni. Buat yang terbaik. Jangan putus asa. Kalau lepas, teruskan usaha. Kalau gagal, jangan berputus asa. Teruskan mencari ilmu tentang kerajaan kita. Sebab inilah negara kita. Kita yang kena jaga. Kita kena tahu. Kalau nak jaga, kita kena tahu apa itu kerajaan kita. Dan akhir sekali saya nak minta tolong kawan-kawan, tolong support business lokal ni, rakan-rakan saya. Okay, tolong tekan butang follow. Percuma saja guys, percuma. Okay, yang Parlimen Popcorn tu jual popcorn RM50. Ada 3 balang. So, sangat-sangat sedap. Sehingga menjilat jari. Sampai jari anak pun saya jilat tau. Okey, yang Bro Oden pula dia menjual Oden di kawasan Alor Gajah. Sebabkan kita dalam MCO ni, orang-orang Alor Gajah tolong support Bro Oden. Yang bukan orang Alor Gajah, support juga. Follow Bro Oden, okey? Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan kita semua dalam keadaan sihat, selamat dari COVID dan berjaya dunia akhirat lebih penting. Hanya Allah saja kita sembah dan hanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Salah. Okey, jadi setakat itu saya nak share. Okey, anda boleh cari rujukan dekat online memang banyak, dekat Google memang banyak rujukan. Anda pun boleh cari e-book. Banyak orang jual e-book tentang exam-exam soalan PTD ni. Ada siap soalan contoh lagi, ada yang bagi package macam-macam tawaran ada. Tapi saya tak jual. So, saya share lah apa yang saya dapat. Jadi, saya juga akan share link kat mana saya beli e-book dan saya beli semalam dan saya baca semalam juga. So, ada yang dapat, ada saya tahu saya tak hadam lagi semua. Jadi, saya share lah apa yang, cara saya nak hadam tu adalah saya menulis. Jadi, saya tak ada pen, tak ada buku sekarang kat rumah. Itu sebab saya buat PowerPoint. Jadi, alang-alang tu saya sharekan dekat semua orang apa yang saya catat kan daripada buku ibu tu. Tapi kalau anda nak full text dia, full rujukan dia, anda boleh rujuk description nantilah. Dekat bawah tu untuk dapatkan link kat mana nak beli ebook ni. InsyaAllah masih dijual. Okey. Okey. Saya doakan anda semua berjaya. Saya doakan anda semua lepas ujian PTD ni. Buat yang terbaik. Jangan putus asa. Kalau lepas, teruskan usaha. Kalau gagal, jangan berputus asa. Teruskan mencari ilmu tentang kerajaan kita. Sebab inilah negara kita. Kita yang kena jaga. Kita kena tahu. Kalau nak jaga, kita kena tahu apa itu kerajaan kita. Dan akhir sekali saya nak minta tolong kawan-kawan, tolong support business lokal ni, rakan-rakan saya. Okay, tolong tekan butang follow. Percuma saja guys, percuma.
Okey, yang Parlimen Popcorn tu jual ke popcorn RM50. Ada 3 balang. So, sangat-sangat sedap sehingga menjilat jari. Sayang sampai jari anak pun saya jilat tau. Okey, yang Bro Oden pula dia menjual oden di kawasan Alor Gajah. Sebabkan kita dalam MCO ni, orang-orang Alor Gajah tolong support Bro Oden. Yang bukan orang Alor Gajah, support juga. Follow Bro Oden. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan kita semua dalam keadaan sihat, selamat dari COVID dan berjaya dunia akhirat. Okey, hanya kepada Allah kita sembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita berharap kepadanya, jangan berharap kepada manusia kerana kepadanya juga kita akan kembali. InsyaAllah, semoga berjaya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.